Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Tuan Imam Usi dan Ahdul Surah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya malah kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang bahagia ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama berada di dalam bulan yang barakah ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk kita terus beramal, dan kita mengambil dan manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan yang menjadi anugerah Allah SWT. Dan kita berhenti sekejap. Tahun ni format lain. Sudah lain format dia. Tahun ni tukar format. Biasalah main bola pun dulu referee seorang, sekarang belakang gol pun ada referee. Ala kulli hal, kita berhenti sekejap. Lepas ni kita sambung balik. Cuma kadang ada orang dia tak setuju. Tengah-tengah sembahyang ni berhenti sekejap. Kenapa tak diteruskan aja? Kemudian nanti di ujung dah habis sembahyang nak cakap lah sampai pagi pun tak. Maknanya bagi kami habiskan dulu. Misal ada orang rasa macam berhenti di tengah-tengah ni seolah-olah dipaksa untuk kita mendengar. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati agama ni, dia kadang-kadang memang ada unsur paksaan. Sebab itu dalam agama ada perkara yang menjadi perkara yang tergolong dalam perkara yang fardu ataupun wajib. Ada perkara yang tergolong dalam perkara sunat. Artinya yang wajib ini mesti buat. Kata orang Hulu Selangor, compulsory. Orang Hulu Selangor lah, orang Islam tu panggil. Maknanya compulsory, mesti buat, tak boleh tidak, mesti buat. Yang sunat artinya optional. Artinya maknanya pilihan. Nak buat digalakkan, tak buat tidak pula dosa. Sebab itu kalau kita perhati, mengapa Allah Ta'ala tak buat semua perkara sunat je? Supaya senang. Contoh yang lelaki-lelaki tak payah pandang atas, sakit tengkuk. Itu bagi orang perempuan je lah pandang. Pelik sungguh saya orang pandang kat atas. Saya kat depan dah tak pandang. Yang di atas tu besar sangat, pandang lah. Balik-balik. Kenapa Allah tak buat semua perkara itu sunat? Senang, bagi je manusia pilih. Semayang semuanya sunat. Ikutlah manusia, kita dah beritahu nak semayang-semayang lah. Tak nak semayang, nasib nolak. Nutup aurat sunat. Ini kena faham betul ni. Ya. Ni bukan nak keluar hukum baru, nak bagi fikir. Nutup aurat sunat. Artinya kalau nak tutup, tutuplah. Kalau tak nak tutup, apa boleh buat? Sunat je. Makna optional, pilihan. Agak-agak apa jadi? Orang semayang tak semayang? Agak-agak je lah, agak je.
Ketika fardu pun orang tak sembahyang. Kalau sunat, lagi tak sembahyang. Bukan orang sembahyang, dengan imam-imam pun tak sembahyang. Imam sembahyang zuhur ni, saya ingat tak kot. Besok je lah saya. Nampak? So itu memang dalam agama dia ada unsur paksaan. Kerana Allah tahu manusia ni, kalau semua dibagi pilihan, nescaya manusia akan bersenang-senang. Kalau untuk aurat semuanya pilihan, agak-agak macam mana kita? Imam datang sembahyang pakai apa? Agak-agak lah, agak-agak. Tak, ni bukan imam malam ni tuan. Imam marah kata aku je kena siapa? Jangan terbanyak makmum bukan main berjumpa. Imam relax, sebab pendek dengan singkat. Tak suara kita. Tak nak mahamkan kita bahawa kadang-kadang dalam kehidupan ini dia mesti ada unsur paksaan. Sebab itu hari ni kadang kita nak bagi dengar ceramah ni pun kadang kena paksa. Pasal lain masa tak boleh paksa. Habis dah balik terus orang. Tapi tarawih dia magic. Habis 4 orang tak balik, dia tetap tunggu. Walaupun dia tak mau dengan ceramah, dia tetap tunggu. Apa nak kata kita, ceramah-ceramah lah, dengar juga. Kerana paksaan kadang-kadang dia membawa kepada kebaikan. Itu saya pesankan tuan-tuan, misal ramai malam ni ada, bagus jugalah ya, saya ingat polisi yang baru ni bagus sikit. Pasal polisi kita tahun sudah kan kita buat sama tu tak? Sudah. Tahun bila pula yang saya tahu? Tahun sebelum tu. Tahun sebelum. Kita berhenti 8, kemudian kita waktu sekira 8 orang dah habis dah kata dia. Aku dah habis tarawih dah, cabut lah. Jadi kalian nak dengar tersekira lantak, kalian nak kata dia, aku balik. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu kita faham sikit. Di tazkirah ni dia ringan-ringan dia, tu saya pening kepala. Saya risau, tengok muka risau. Tak. Allah nak kalau kita ni jadi elok. Dia bukan bagi kita rajin semayang. Tak. Sekarang hari ni kan orang rajin semayang. Ni surah masih melimpah-limpah lagi. Pasal malam ni baru malam 5. Tak sempat nak kira malam. Tapi kita memang kira ya, pasal nak balik kampung. Mana orang melimpah-limpah di surah di masjid, menunjukkan orang rajin semayang. Tapi soalnya, adakah kita rasa bila kita rajin semayang ini menunjukkan kita baik? Ini bukan tanyalah ustaz, ustaz tanyalah. Program baru kan? Adakah bila kita rajin ke surah bulan Ramadan ini semua sekali lah yang dikatakan di bawah, adakah bila kita rajin ke surah bulan Ramadan ini menunjukkan kita baik? Adakah bila kita rajin bersedekah, saya dipahamkan tadi borang habis tu, borang habis-habis ke habis pulang? Jadi dua tu, ada orang dia suka ambil je, tak pulang-pulang. Ada juga. Mudah-mudahan rajin pulangkan ya. Foto state pun tak apa borang tu. Kalau betul nak sedekah, tu state je. Baru ni di radio ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz orang jual tahlil pada bulan Ramadan? Main ni jual tahlil ni berarti satu arwah RM5 ke, satu arwah RM10 ke. Ini dulu orang rajin buat, sekarang dah tukar sikit lah. Sini surah ni tak buat macam tu kot. Pakai arwah juga. Tak dia dulu dia satu arwah RM5. Maknanya kita tahlilkan dia, doakan masuk syurga. Senang betul, RM5 masuk syurga. Dulu tuan-tuan. Sekarang tak buat dah. Sekarang ni orang suruh letak je nama arwah tu, kemudian kita bacakan tahlil, kita doakan, mudah-mudahan Allah makbulkan, masuk syurga tu. Jadi yang di bawah tu kira sedekah, bukan soal tahlil tadi, untuk aktiviti surau tu sebenarnya. Jadi dulu ni memang kita buat tahlil berapa nama, berapa harga. Gitu. Tapi sekarang dia besar mengaji pun dah rajin dah, dia berubah sikit lah ya? Dia bagus sikit. Cuma sekarang ada lagi yang tak berubah, setengah-setengah tempat masih lagi dia nak baca semua nama. Dia ingat mereka ni bengap macam ni juga. Tak nak bagi tahu ni tuan-tuan, ni bukan yang tukang baca tu yang bengap, yang suruh baca tu yang bengap. Faham? Faham tak faham? Bukan nak
Bukan kasar tak, pasal tak faham-faham tu. Letih dah cakap dah. Kita niat tu, niat itu telah diambil kita. Bukan nak tu baca-baca Sulaiman bin Abu kena 100 orang malam tak mengah imam. Belum tahlil lagi, last sekali orang yang ke-101 imam. Imam lagi kena. Tak, saya tak ada apa seteru dengan imam tu. Tak nak bagi tahu kita ni, cukuplah kita dah tulis nama, niatkan. Dan dia dah beritahu malam ni kita akan bacakan niat hajat daripada Encik Sulaiman lorong 4, Encik Abu lorong 2, Encik Kamis lorong 6. Macam itu sudah. Tahu dah niat kita. Allah kira dah. Yang penting orang yang nak buat tahlil tu datang. Ini dia sibuk nganton, dia tak datang. Lepas tu saya tanya orang, ada baca tak nama bapak aku ni? Bapak dia kalau dia turun malam tu, turun buku kali. Tak, ni betul sikit lah. Kita ni tuan-tuan, tarawih canggih dah. Kan, tarawih melimpah. Saya dipahamkan tadi sampai orang perempuan terlepas sok jadi imam pula. Cukup sikit lah ya. Tak, nak bagi tahu kita ni kalau semayang saja belum tentu lagi baik. Memanglah ada orang tak setuju dengan statement ni, tapi kita nak tanya, bila kita ke surau selipar hilang, siapa yang ambil? Siapa ambil? Orang ke surau ke orang tak surau? Ha? Yang ambil selipar orang ke surau ke orang tak ke surau? Sudah tentulah orang yang ke surau. Takkan orang tak ke surau pula yang salah. Makna orang ke surau dia ambil selipar orang. Yang ke surau ni semayang ke tak semayang? Semayang. Yang mengambil tabung masjid orang surau ke bukan orang surau? Macam payah nak jawab. Sudah tentu orang tu ke surau. Kalau tidak, bagaimana dia bawa balik tabung kalau dia tak pergi ke surau? Tak, nak bagi tahu, bukan saya kata, bukan nak kata dalam ni jahat, tak. Cuma kadang ada setengah masjid surau dia tak senonoh sikit. Letaknya papan tanda, awas di sini ada pencuri. Tapi ingat surau ni tak buatlah elok lah gitu. Terus buatlah gitu. Kadang kita pergi ada surau tulis awas di sini ada pencuri. Kita nak terbang semayang, kan risau hati kita. Masuk-masuk ada satu orang je imam. Tulis di luar di sini ada pencuri. Orang lain tak ada dah, kita dengan imam. Ini kadang-kadang tak betul. Nak bagi tahu ni. Sebab itu kata Nabi, may yuridillahu bi khaira. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin. Allah, Nabi tak kata Allah akan rajinkan dia semayang, tak. Nabi tak kata dia rajinkan semayang tarawih, ada. Nabi tak kata rajin sedekah bulan Ramadan, ada. Nabi kata apa? Yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. Nampak? Itu baru ni saya ingat surah khabar bila tu baca tentang masalah kita punya atlet pergi ke Olimpik. Kan? Di Olimpik boleh tak dipuasa ataupun tak dipuasa. Jadi minta petua yang itu. Ialah sebenarnya atlet tu betul, saya setuju apa yang disebut oleh Profesor Dr. Datuk Dr. Asri, panjang nama dah menyebut. Kan? Apa disebut, dia kata dia orang ni musafir. Sebenarnya musafir ni dia ada rukhsah, dia bukan masyaqqah. Orang musafir dia rukhsah. Rukhsah ni makna keringanan. Macam orang solat jemaah tu rukhsah, kata para ulama dia bukan masyaqqah. Makna masyaqqah ni kalau dia ada masalah. Yang ini ni tak ada masalah pun, dia digalakkan supaya tidak puasa. Maknanya kalau dia nak ambil tak puasa pun boleh, tak ada masalah. Sebenarnya tak timbul isu sangat. Cuma yang beza ulama, musafir itu dikira kerana perkara yang ibadah ataupun perkara maksiat. Itu saja isu dia lah. Jadi sebenarnya tak timbul sangat isu. Kalau dia pergi, dia musafir, dia buka pun tak apa, tak ada orang tanya. Cuma yang kita tak pernah dengar orang tanya, apa hukum atlet kita yang Islam masuk acara yang mendedah